Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat memisahkan agama dan khilafah adalah ajaran Kristian yang menyeleweng dari risalah para anbiya alaihimussalatu wassalam. Pahaman ini dinamakan al-ilmaniyah dalam bahasa Arab atau sekularisme dalam bahasa Barat. Maksudnya memisahkan agama dengan negara, yakni siasah, urusan mentadbir atau khilafah memerintah negara. Berpunca daripada berlakunya pertelengkahan di antara padri dengan pemerintah. Apabila padri yang berkuasa di gereja-gereja menggunakan agama untuk kepentingan mereka dengan mengadakan peraturan di atas nama agama, dan orang-orang yang memerintah juga mempunyai kepentingannya sendiri. Dalam pertarungan yang menumpahkan darah di antara kedua belah pihak ini, orang yang memerintah mencapai kemenangan. Lalu mereka menghadkan kuasa padri dalam perkara-perkara urusan ibadah dan perkara yang ada hubungan dengan istiadat keagamaan. Adapun dalam urusan duniawi, terserahlah kepada pemerintah menggunakan akal fikiran mereka. Akhirnya akal fikiran menjadi pemerintah. Menggunakan akal fikiran mereka, akhirnya akal fikiran menjadi pemujaan baru di samping Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka berani mengubah kitab Injil dengan meletakkan ayat yang bermaksud apa yang berhubung dengan agama terserah kepada Tuhan, dan apa yang berhubung dengan pemerintahan terserah pada raja-raja, yakni pemerintah. Perlu kita sedar bahawa pahaman agama suku, politik suku, pemerintahan tak boleh campur dengan agama. Ini ajaran Kristian yang telah diselewengkan daripada ajaran Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Allah Ta'ala mengutuskan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam untuk memimpin manusia yang ditetapkan tujuannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, supaya mereka beribadah kepada Allah. Firman Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah aku, beribadat kepada aku. Ini yang pertama, supaya manusia beribadat kepada Allah Ta'ala, menyembah Allah Ta'ala. Yang kedua, tujuan manusia dijadikan ialah untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Firman Allah Ta'ala, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dan ingatlah apabila Tuhan berkata kepada malaikat,
Aku nak jadikan di atas muka bumi satu makhluk, iaitulah manusia, Adam dan zuriat keturunannya, supaya mereka itu menjadi khalifah. Lalu malaikat berkata, meminta penjelasan, menyoal Allah, wahai Tuhan kami, adakah engkau nak jadikan makhluk yang akan melakukan kejahatan, yang menumpahkan darah, padahal kami bertasbih memuji memuja-Mu wahai Tuhan? Mengapa tak suruh kami? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tuhan berkata, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Tujuan manusia dijadikan untuk menjadi khalifah. Khalifah itu dihuraikan oleh ulama dan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama dengan makna mentarbi bumi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Adalah Bani Israel yang menjadi pemimpin siasah. Siasah ni politik lah. Ialah anbiya, nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka ulama mengatakan iqamatud din wa siyasatud dunya bih, menegakkan ad-din, menegakkan Islam dan mentadbir dunia dengan Islam. Dunia mesti ditadbir, diperintah dengan Islam. Perintah itulah makna politik. Dalam bahasa Arab, siasah, khilafah, imamah, imarah, itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu dengan makna memimpin, mentadbir, mengurus. Yang ketiga, tujuan manusia dijadikan firman Allah Ta'ala, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah membentangkan, kami Tuhan telah membentangkan, telah memamerkan, menunjukkan satu perkara yang dinamakan amanah kepada langit, bumi, bukit, bukau dan gunung ganang, supaya mereka bersedia menerimanya. Fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Tiba-tiba langit, bumi, bukit, bukau dan gunung ganang enggan, tidak bersedia. Mereka takut untuk memikul amanah. Manusia bersedia untuk memikulnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, lagi sangat jahil. Kecuali Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Ulama mengatakan langit, bumi, bukit, bukau, gunung ganang bertanya, apa dia amanah itu? Tuhan memberitahu amanah itu ialah melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya kamu laksanakan hukum Allah, kamu dibalas dengan syurga. Tapi ingat, kamu tak laksanakan hukum Allah, kamu diumban di dalam neraka. Bila mendengar maka langit, bumi, bukit, bukau dan gunung ganang takut untuk memikulnya. Dihuraikan oleh ayat yang lain dalam surah yang lain. Firman Allah Ta'ala, inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna Allah ni'ma ya'izukum bih
innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Surah An-Nisa. Yang tadi suratul Ahzab. Surah An-Nisa. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya kamu menyerahkan segala amanah, segala perkara amanah kepada orang yang dapat menunaikannya, yang dapat menyempurnakannya. Dan apabila kamu menghukum di kalangan manusia, hendaklah kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu dengan ajaran yang sebaik-baiknya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri daripada kamu. Maka jika sekiranya kamu bertelengkah dalam sesuatu perkara, maka kembali kepada Allah dan Rasul, yakni Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika sekiranya kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari akhirat, disebut beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari akhirat, kamu tunaikan kewajipan taat kepada Allah, kepada Rasul dan ulil amri. Tak ada dalam rukun Islam, tak ada dalam rukun iman. Ayat Quran menjelaskan, termasuk dalam beriman kepada Allah dan Rasul dan hari akhirat, iaitulah perkara pemerintahan negara. Siapa ulil amri? Ulil amri dihuraikan oleh ulama, pemimpin-pemimpin yang memerintah, dan para ulama yang menjaga hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memerintah mesti menunaikan syariat Allah. Ini disebut amanah, dihuraikan oleh Al-Quranul Karim, dihuraikan oleh hadis. Hadis ialah amalan Nabi-Nabi, termasuk amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua Nabi-Nabi disebut dalam Al-Quranul Karim. Mereka berjuang, mereka berdakwah, mengajak orang masuk Islam dan mengajak kerajaan di zaman masing-masing ikut Islam. Semua Nabi-Nabi begitu. Ini disebut oleh Al-Quran Al-Karim. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak pemimpin-pemimpin Mekah masuk Islam dan laksanakan Islam. Tulis surat pada raja-raja di seluruh dunia. Raja Rom, Raja Parsi, Raja Habasyah, Raja Mesir, Raja Oman, Raja Muscat, Raja Bahrain. Ajak mereka ikut Islam. Bukan saja ajak rakyat, ajak orang yang memerintah, ulil amri, raja, menteri, pemimpin, segala ulama, pemimpin agama, ikut Quran, ikut perintah Allah Ta'ala, ikut Islam. Dan disebut dalam hadis, di antara tanda dunia akan musnah bila urusan pemerintahan ini diserah kepada mereka yang khianat, tak melaksanakan hukum Allah Ta'ala. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, bainama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithul qauma idh jahu a'rabiyyun faqala ya Rasulullah mata as-sa'ah famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithahu faqala qauman sami'a ma qala wa kariha ma qala wa qala qauman lam yasma' ma qala fa idza yaqulu sallallahu alaihi wasallam ayna as-sa'ilu 'ani as-sa'ah qalaha ana ya Rasulullah qala idza duyi'atil amanah qala kaifa idha'atuha qala idza wusila al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah
Hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Abu Hurairah, sedang kami duduk dalam majlis bersama bercakap-cakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang Arabi, seorang Arab Badui yang duduk jauh, yang tak dapat peluang belajar. Masuk terus tanya Nabi, "Wahai Rasulullah, bila kiamat?" Ditanya Nabi, kiamat bila? Nabi meneruskan percakapannya, tak peduli. Ada orang berfikir boleh jadi Nabi marah dengan sebab dia tanya Nabi tengah bercakap. Ada orang kata boleh jadi Nabi tak dengar apa yang dia tanya. Tiba-tiba Nabi bersabda, "Mana dia orang yang bertanya tentang kiamat?" Lalu baru itu, "Saya Rasulullah, saya." Kata Nabi, apabila dihilangkan amanah. Kalau nak tahu bila berlakunya kiamat, amanah dihilangkan. Lalu dia tanya, bagaimana menghilangkan amanah itu? Bila diserahkan urusan kepada orang yang bukan ahli melaksanakannya. Bila urusan pemerintahan orang Islam, dia beri kepada mereka yang tidak melaksanakan Islam. Ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Dunia akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Akan berlakunya kiamat, menandakan bahawa urusan memerintah ini adalah urusan agama Islam. Sebahagian beragama, macam mana kita bercakap politik suku, agama suku. Apa pemerintahan ni ikut suka lah siapa dia pun, supaya belaka. Kita beli Mekah cukup dah, kita belum buat haji cukup dah. Tidakkah dalam perjanjian Hudaybiyah, bila Nabi nak masuk ke Mekah, Nabi masuk ke Mekah nak mengerjakan umrah, nak buat umrah, sudah pakai ihram, dan Nabi bermimpi. Tuhan sebut dalam Quran, "Tadkhuluna masjidal haram aminin." Kamu akan masuk Masjidil Haram dalam keadaan aman. Nabi suruh sahabat-sahabat dia bersiap, kita pergi ke Mekah buat umrah. Sahabat-sahabat yang berhijrah rindu ke Mekah, nak pergi ke Mekah buat umrah. Sampai tengah jalan kena sekat. Dia sekat di tengah jalan, dihalang. Pada tentera musyrikin Mekah sekat Nabi. Lalu Nabi atau Sayyidina Uthman berunding. Sayyidina Uthman tak balik, ditahan di Mekah, dipegang oleh mereka. Padahal Sayyidina Uthman ni seorang yang lembut, ditahan. Lalu tersebar berita Sayyidina Uthman dibunuh. Lalu Nabi mengajak sahabat-sahabat dia berbai'ah. Berbai'ah dengan makna tiap-tiap orang berjanji dengan Nabi masuk ke Mekah, berperang, tidak undur, sama ada mati ataupun menang. Lalu mereka berbai'ah dengan Nabi. Disebut dalam Quran, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Mereka bertekad nak masuk ke Mekah. Bila orang kafir Mekah tahu Nabi sudah berbai'ah nak masuk untuk berperang, lalu mereka rasa takut. Mereka hantar Suhail bin Amr dan seorang lagi untuk berunding. Berunding dia meteraikan perjanjian Hudaybiyah yang terkenal. Perjanjian itu menyebut Nabi suruh Sayyidina Ali tulis, dia ikut. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail bin Amr, kami tak setuju Bismillahirrahmanirrahim. Kami tak pernah dengar Bismillahirrahmanirrahim. Tulis Bismikallahumma. Kata Nabi, tulis Bismikallahumma. Ikut hak dia nak. Di antara perjanjian itu, mana-mana orang Islam yang balik ke Mekah tak boleh dihantar balik.
Orang Islam yang lari ke Mekah tak boleh dihantar balik. Bukan balik Mekah, lari ke Mekah. Tak boleh dihantar balik. Mana-mana orang Islam yang berhijrah ke Madinah, dihantar balik semula. Nabi kata tulis apa yang dia nak. Kamu tak boleh masuk Mekah tahun ni. Kena masuk Mekah tahun depan. Nabi kata tulis. Tahun ni tak boleh masuk Mekah. Masuk Mekah tahun depan. Tak boleh buat umrah. Umrah ditangguh. Ihram sudah dipakai. Tuhan turunkan ayat. Wa atimmul umrat wal atimmul hajj wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Sempurnakan haji dan umrah. Bila kamu sudah pakai pakaian ihram untuk haji umrah, sempurnakan. Sekiranya kamu ditahan daripada masuk ke Mekah, hendaklah kamu membayar dam. Tak boleh buang pakaian ihram. Kalau kena tahan, mesti kena bayar dam. Kena sembelih. Sembelih unta, sembelih lembu, sembelih kambing. Satu bahagian kambing seorang, unta 7 orang. Banyak korban juga. Lepas sembelih, gunting rambut ataupun cukur kepala. Lepas tu baru boleh pakai ihram. Baru boleh balik. Ini hukumnya. Nabi terima. Tahun ni tak buat umrah. Kenapa Nabi boleh terima perjanjian Hudaybiyah? Siapa tangguh umrah? Umrah ni umrah serupa dengan nazar. Niat nak masuk Mekah. Nabi tangguh. Sebab apa? Kerana perjanjian Hudaybiyah ini ialah perjanjian politik. Apa makna politik perjanjian Hudaybiyah? Apabila mereka menerima perjanjian Hudaybiyah dari segi undang-undang antarabangsa, politik antarabangsa, mereka mengiktiraf Madinah adalah sebuah negara yang sah. Ini maknanya. Maka Nabi tangguhkan umrah itu. Kita kalau nak mengundi, pergi umrah dulu tak salah mengundi lah. Pergi haji dulu tak salah mengundi lah. Mengundi ni politik. Haji ibadat. Nabi menangguhkan ibadat kerana nak memenangkan politik. Ini kenapa? Kerana tak erti, tak faham. Tidak faham. Jangankan kita sahabat-sahabat Nabi pun tak faham. Sayyidina Umar kata, Rasulullah, tidakkah kita ni betul? Ya betul. Mengapa begini? Kata Rasulullah, aku Rasulullah, Allah tidak akan sia-siakan aku, kata Nabi. Sayyidina Umar berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, macam mana ni perjanjian ni? Abu Bakar kata, dia Rasulullah, dia tahulah, ikut dia. Ini makna Hudaybiyah yang kita kena faham. Maknanya kewajipan politik menegakkan negara, kewajipan yang besar dalam agama Islam. Kerana semua perkara Islam duduk di bawah kuasa pemerintahan. Bila kuasa pemerintahan tak ada, dia boleh orang buat masjid macam di India tu, Masjid Babri. Dia boleh buat segala-galanya. Dia boleh paksa kita macam-macam. Ini kena faham. Di sinilah perkara siasah, perkara agama Islam yang diamalkan oleh Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Daripada mana datangnya pahaman mengatakan politik suku, agama suku? Ini daripada agama Kristian, bukan agama Islam. Agama Kristian yang diselewengkan daripada ajaran Injil yang diwahyukan oleh Allah Nabi Isa alaihissalam. Injil satu saja. Tiba-tiba mereka ubah kitab Injil jadi ratus-ratus kitab Injil. Ratus kitab Injil. Injil satu saja. Menandakan agama Kristian sudah diselewengkan oleh padri-padri mereka. Kenapa? Padri menyalahgunakan agama. Antaranya padri boleh menghala, boleh mengharamkan ikut suka dia. Bukan ikut kitab Injil lagi. Arak yang diharamkan oleh agama Kristian, agama asal Islam Nabi Isa, dihalalkan.
boleh main arak sikit dah apa. Ni padri kata. Saya berjumpa dengan padri-padri. Padri kata agama dia ubah. Kata arak ni dah apa sikit. Kenapa nak tarik anak muda mari ke gereja? Semayang daripada ada rokok sujud, semayang pakai biola, pakai muzik. Dia ubah agama dia. Dan padri pula boleh mengampunkan dosa. Boleh mengampunkan dosa. Padri ada kuasa mengampunkan dosa orang. Padri tak apa buat dosa. Dia boleh mengampunkan dosa orang. Ini ajaran Kristian. Kalau nak mengampunkan dosa, beri pitih ke padri. Maka padri pun ambil pitih. Orang bayar ke dia untuk mengampunkan dosa. Raja ambil cukai, padri ambil cukai juga. Padri ambil cukai mengampunkan dosa. Raja ambil cukai untuk kepentingan dia, bukan untuk kepentingan rakyat. Ini berlaku. Maka berlaku berlawan, berebut antara padri dengan raja-raja. Berlaku berlawan. Berlawan sehingga ada padri yang dibunuh. Bergaduh. Akhirnya menang raja. Lalu mereka pindah kitab Injil. Disebut dalam Injil Matthew, Injil Matta mengatakan bahawa perkara agama perkara Tuhan, serah ke Tuhan. Perkara politik perkara manusia, serah ke manusia. Ini dia. Ini timbulnya ajaran memisahkan politik daripada agama. Ini Kristian yang sudah diselewengkan daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Quran mendedahkan di antara puncanya juga ialah kerana Nabi Isa alaihi salam dan Injil yang diwahyukan kepadanya adalah khusus untuk Bani Israel, sebagaimana dinyatakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa rasulan ila Bani Israel, surah Al-Imran ayat 49. Dan artinya, dan aku utuskan dia Isa menjadi rasul kepada Bani Israel. Allah Ta'ala utuskan Nabi Isa jadi rasul kepada Bani Israel. Bila Bani Israel sudah menyeleweng daripada kitab Allah, menyeleweng daripada hukum Tuhan, lawan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, dibunuh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Antara yang dibunuh ialah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihimussalam. Nabi Zakaria pak saudara Nabi Isa. Nabi Yahya sepupu Nabi Isa. Diutuskan dalam masa yang sama menjadi rasul. Oleh kerana Nabi Raja Herodos nak kahwin dengan anak tiri dia lawa. Comel. Mak teri pula nak suruh raja ni kahwin dengan anak dia. Tak apalah. Walaupun agama Kristian, agama dia kata haram. Kitab mengatakan haram. Taurat mengatakan haram. Dia panggil Nabi Yahya alaihi salam supaya menghalalkan yang haram. Nabi Yahya tetap mengatakan ini adalah haram. Nabi Yahya dia sembelihnya. Disembelih Nabi Yahya, dipancung kepalanya. Kemudian dicari ayahnya Nabi Zakaria. Dia gegaji Nabi Zakaria. Nabi Isa dicari. Nabi Isa dipilih oleh Allah untuk membetulkan Bani Israel. Dipilih untuk menguji Bani Israel, menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dilahirkan dalam keadaan tidak ada ayah, tidak dengan persetubuhan, dengan firman Allah Ta'ala kun fayakun, jadi maka jadilah. Quran membenarkan perkara ini. Wajib kita percaya pada Quran. Malaikat Jibril datang bawa benih. Jibril ni boleh setubuh tak? Tak boleh. Malaikat dak laki dak puang, tak ada kemaluan. Tak ada nafsu malaikat ini. Malaikat yang bawa ini, Siti Maryam, seorang yang bersih, yang kuat ibadat, dinazarkan oleh ibunya. Walaupun Jibril datang merupakan seorang lelaki muda yang kacak, yang lawa. Malaikat Jibril, aku nak beri anak padamu. Maryam kata, aku tidak berzina, macam mana nak beri anak?
Tidak boleh. Malaikat, aku ini utusan Tuhanmu. Utusan Tuhanmu. Macam mana? Tuhan Maha berkuasa, kun fayakun. Tuhan kata jadi. Jibril tak boleh bersetubuh. Jibril tidak lelaki, tidak perempuan, tidak ada nafsu. Maryam dilahirkan dalam keadaan luar biasa. Kalau Allah menjadikan Adam tidak ada ayah dan ibu, Allah jadikan Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam, tak ada ibunya, lelakinya, Allah jadikan Maryam tidak ada ayahnya, untuk menjadi dalil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk buktikan dia betul Nabi Isa bercakap ketika masih bayi, masih megah, bercakap, "Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah," disebut dalam Quran. Ini mukjizat ditunjukkan pada masa itu. Dan Nabi Isa diberi kitab Injil. Kitab Injil ini menasahkan sebahagian hukum yang ada dalam Taurat, mengekal sebahagian hukum yang ada dalam Taurat. Hukum qisas, hukum hudud, hukum yang berkait dengan perkahwinan, sebahagian daripadanya dipakai kitab Taurat. Sebahagiannya Injil menasahkan. Antaranya Bani Israel tak boleh makan lemak dengan sebab kesalahan mereka. Lalu Injil menasahkan hukum itu boleh makan lemak, tak jadi salah. Beberapa perkara dinasahkan oleh Injil, beberapa perkara ada dalam kitab Taurat. Nabi Isa adalah Rasul kepada Bani Israel, bukan pada orang Melayu, orang Cina, orang India. Rasul berkaum Bani Israel yang sudah ada kitab Tauratnya, beramal dengan Taurat. Bila Nabi Isa mari, Nabi Isa suruh ikut Taurat di samping Injil. Bersama dengan Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Nabi Zakaria dibelah dengan gergaji. Nabi Yahya disembelih. Bila mereka nak bunuh Nabi Isa, Allah Ta'ala angkat Nabi Isa ke langit. Allah Ta'ala angkat Nabi Isa ke langit. Ini disebut dalam Quran. Nabi sebut dalam hadis yang mutawatir, Nabi Isa akan turun di akhir zaman untuk membunuh orang-orang Yahudi dan Dajjal dengan orang Islam. Akan memimpin orang Islam di akhir zaman. Ini urusan Allah Ta'ala. Bila Nabi Isa turun, itu kerja Allah Ta'ala, bukan kerja kita. Ini kena faham. Ini kerja Allah Ta'ala. Bila Nabi Isa turun, itu urusan Allah Ta'ala. Bila Imam Mahdi mari, itu urusan Allah Ta'ala. Kerja kita ialah menegakkan Islam. Masa kita hidup, masa kita ada, yang menentukan berjaya Allah Ta'ala. Menentukan bila Nabi Mahdi mari itu Allah Ta'ala. Ada orang tu tak kerja duduk saja tunggu Imam Mahdi mari. Tunggu Nabi Isa turun, duduk saja, duduk ratik je. Ini salah. Ini tak betul. Ini tak betul, kena faham. Hak ni orang Kristian naknya. Kita orang Islam serah politik pada dia. Serah pemerintahan pada dia. Biar dia uruh. Kita tak usah cara politik ni. Kepada dia lah. Wak dah tahu kita ada pitih banyak, dia murah. Ratus kali pada apa. Negeri orang merintah pada apa. Ini kena betul kefahaman ini. Menjadi Rasul pada Bani Israel, di mana Bani Israel yang telah pun mempunyai Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Oleh itu apabila ajarannya dibawa kepada masyarakat Eropah, dengan berlakunya pula pindaan-pindaan menurut hawa nafsu padri, maka ianya tidak mampu menghadapi pergolakan yang berlaku dalam masyarakat, terutamanya selepas perkembangan ilmu duniawi yang pesat, di mana padri-padri telah menentangnya, menyebabkan agama juga dipisahkan dari ilmu dunia. Akhirnya akal dijadikan Tuhan baru dalam menentukan perkara-perkara dunia. Yang kedua, orang Eropah terpengaruh dengan tamadun Islam. Tamadun Islam ialah kemajuan orang Islam. Bila orang Islam berjaya menang menegakkan kerajaan di Madinah, Nabi kata al-hikmatu dhallatul mu'min fa anna wajadaha fa huwa ahqqu biha.
kebijaksanaan, kepunyaan orang beriman. Di mana dia jumpa, dia kena ambil perkara dunia ini. Perkara yang molek kena ambil. Ada perkara agama yang Tuhan tak turunkan wahyu. Tuhan suruh para akal manusia untuk membuat kajian. Di antaranya, bila Nabi sapa di Madinah, Nabi tengok orang Madinah yang berkebun kurma, melakukan upacara, melakukan cara kahwin pohon kurma. Dia ambil debu kurma jantan kepada pohon kurma untuk menyebut, mengeluarkan buah kurma hasil yang baik. Lalu Nabi kata, Rasulullah Allah tak tahu sudahlah. Suruh Tuhan lah. Tiba-tiba pada tahun itu buah kurma hasilnya tak banyak. Buah dia jadi kheter, jadi tak molek. Mereka mengadu ke Nabi. Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan agama kamu, urusan dunia kamu. Ini urusan dunia, kamu buat kaji sendiri. Allah Ta'ala izin kamu buat kajian, maka kami Nabi benarkan. Dan Nabi benar orang Islam mengambil ilmu-ilmu daripada orang yang bukan di Islam. Ilmu perubatan, ilmu pertanian, ilmu falak, angkasa lepas, ilmu bintang, macam-macam ilmu. Orang Islam ambil ilmu daripada Rom, Parsi, India dan lain-lain, termasuk daripada China. Ilmu-ilmu diambil oleh orang Islam dan diletakkan Islam di dalamnya. Iqra' bismi rabbik, baca dengan nama Tuhan. Semua ilmu menjadi tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Maka orang Islam maju dalam ilmu sains. Orang Islam yang pertama bedah orang sakit. Orang Islam yang pertama biu orang sakit. Orang Islam yang pertama buat hospital. Orang Islam yang pertama buat bank. Orang Islam yang pertama buat hotel. Hotel ni bukan hotel untuk pelacuran, jangan salah faham. Hotel rumah persinggahan untuk orang-orang musafir. Zaman dulu disebut musafir khanah. Musafir khanah ni lah tempat orang musafir singgah. Di situ asalnya wakaf. Wakaf di situ. Bila ada rumah wakaf untuk orang musafir singgah, maka ada orang musafir, orang pergi jual di situ. Orang berniaga di situ. Orang bawa hasil pertanian di situ. Maka timbullah bandar-bandar di kawasan-kawasan yang diperintah oleh Islam. Dengan sendiri, hotel percuma, orang pergi ramah, orang meniaga ramah, bila meniaga zakat bertambah. Orang bukan Islam pula cukai bertambah, hasil negara bertambah. Hotel percuma. Jadi begitu. Pusingan dia, ini kebijaksanaan orang Islam. Orang Islam pula ada hospital, ada macam-macam. Ada Baitul Mal, ada macam-macam. Orang Islam dulu termasuklah buat cek ni, orang Islam dulu buat cek. Nak bayar bayaran pada orang pakai sekeping kertas tulis berapa-berapa, dia ambil, dia bayar. Ni Saifudaulah Al-Hamadani, bila dia bawa anggota dia ramah di Baghdad, dia belanja makan, semua anggota dia ribu-ribu, nak bayar macam mana? Nak fikir duit perak, buat dalam guning, berat. Maka ditulis pada kertas, kamu ambil di perbendaraan, bayar dengan kertas. Ini cek orang Islam dulu. Orang putih tak kena cek, orang Islam dulu yang kena cek. Jam orang Islam dulu, semua orang Islam. Maka orang Eropah terpengaruh dengan tamadun Islam. Lalu mereka datang ke Andalus di Sepanyol. Mereka datang ke Baghdad. Mereka mengaji perubatan, mereka mengaji pertanian, mereka mengaji macam-macam. Mereka mengaji ilmu sains dengan orang Islam. Mereka balik ke negeri mereka, maka berlakulah kemajuan dalam ilmu duniawi. Kitab Injil yang ada pada diri pula tak ada urusan dunia. Menyebabkan padri-padri berlawan dengan ahli-ahli sains. Ini berlawan. Ahli sains kata dunia ni bulat, padri kata dok. Kalau kata dunia bulat, kafir, dia beragama Kristian. Padri itu asalnya betulnya. Ahli sains kata begini-begini, padri kata dok, berlawan.
Akhirnya agama tak boleh capuk hal sains. Maka pahaman memisahkan agama daripada dunia, memisahkan agama daripada politik, ini diajar oleh orang kafir. Orang kafir yang mengajar kita. Maka berlakulah pemisahan antara agama dan sains. Maka orang putih belajar ilmu sains. Belajar ilmu sains tak ada asas-asas agama. Orang Islam belajar ilmu sains ada asas agama. Candu boleh digunakan untuk perubatan. Dadah boleh digunakan untuk perubatan. Tak jadi salah untuk perubatan. Ada benda yang najis kerana perubatan diizinkan oleh syarak. Kerana ada hadis. Antara dalilnya pernah satu puak dia duduk Urainah. Orang Badui datang membawa penyakit yang luar biasa. Nabi terkejut tengok dia sakit luar biasa. Lalu Nabi kata, mu minum air kecing unta. Mu minum air kecing unta dengan makan dengan susu unta. Dia tepat berian-berian. Tepat ada unta wakaf. Unta sabilillah ada di situ. Dia punggi di situ. Puak-puak Badui ni. Orang Badui ni kan nah. Dia berabak, minum air kecing unta, minum susu unta, baik penyakit, dia bunuh kepala unta. Dia bunuh kepala unta. Orang kepala unta dibunuhnya dan dirompak unta dibawa lari. Lalu dia lapor pada Nabi. Masa tu belum lagi turun ayat hirabah. Ayat hudud berkait hirabah tidak ada lagi. Hirabah ni dalam Quran an yuqattalu aw yusallabu iaitulah hendaklah dibunuh. Kalau dia bunuh orang, dipotong kaki dan tangan. Kalau dia ambil harta ataupun dia buang daerah kalau tak ambil harta. Ini disebut dalam Quran hukumnya. Hukum ni tahu tak turun lagi masa itu. Dan jahat berdoa lalu. Nabi suruh pada tentera Islam jejak tangkap. Tangkap hukuman dia. Nabi suruh colek mata dia. Colek mata dia lepas tengah pada pasir. Kerana terlalu dia puak ni. Hukuman yang sangat keras. Kerana orang selalu berabak dia. Tiba-tiba bunuh orang buat lagi ni. Ini jahat sangat. Ini berlakunya. Jadi daripada hadis ini ada dalil bahawa benda yang najis boleh buat ubat. Ada dalil semua. Dengan sebab itu candu boleh buat ubat, dadah boleh buat ubat. Ad-daruratu tubihul mahzurat wad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ulama buat kaedah. Darurat menghalalkan yang diharam dan darurat itu diqadarkan dengan mengikut keperluannya. Maka boleh ambil benda yang haram tadi mengikut keperluan qada. Orang mengaji perubatan, mengaji sains, mengaji perubatan, dia tahu berapa qada yang patut untuk obat ni. Ada agama, hukum agama. Lebih pada itu jadi haram. Orang putih ambil ilmu Islam. Ilmu perubatan, dia ambil ilmu perubatan, guna dadah, guna candu, akhirnya guna untuk hilangkan fikiran. Kalau gusing-gusing boleh isak dadah, gusing-gusing boleh kedagar candu. Ini semua Kristian. Ini sekularisme, memisahkan agama daripada sains. Punca berlaku di barat pada hari ini. Ini kerana ilmu tidak dipandu oleh agama. Termasuklah ilmu sains dalam persenjataan. Orang Islam boleh buat senjata tapi tak boleh melampau. Boleh buat senjata nak lawan musuh dalam peperangan, tapi jangan bunuh perempuan, jangan bunuh kanak-kanak, dalam bunuh orang tua, jangan bunuh orang awam. Dia ambil bahan-bahan nuklear buat senjata, bunuh habis. Macam guna obat nyamuk, tak kira apa, bunuh manusia. Macam guna obat nyamuk. Orang yang tak bersalah dapat dibunuh. Ini haram dalam Islam. Ini puncanya ialah kerana pahaman sekularisme. Menyebabkan dunia jadi rosak habis. Masing-masing negara nak kuatkan diri dia. Buat ujian senjata nuklear. Makin kuat senjata dia, makin gagah dia menguasai dunia. Amerika buat ujian nuklear, China buat, Rusia buat, Perancis buat, Britain buat ujian nuklear, Israel, India pun buat ujian nuklear.
buat ujiran, dia punya letupan kuat, letupan nuklear ni sehingga boleh getok bumi. Boleh getok bumi. Bila getok bumi, bumi ni ada bateri dia. Pusingan dia Tuhan buat dah. Bila bateri rosak, perjalanan dia jadi tak betul. Ini sebab-sebab berlakunya kiamat. Bila manusia memisahkan diri daripada agama, sains tak ada hubungan dengan agama, politik tak ada hubungan dengan agama, maka jadi punah, jadi rosak. Jadi rosak. Yang boleh menyelamatkan semua ni ialah Islam. Islam yang boleh menyelamatkan semua. Islam adalah agama yang termasuk di dalamnya semua perkara dalam Islam ni. Jadi bila politik pisah daripada agama, sains pisah daripada agama, menyebabkan kehidupan manusia jadi punah, jadi rosak. Ini puncanya. Ini semua ajaran Kristian, bukan ajaran Islam. Dan hari ini apa yang menarik ialah sudah banyak padri-padri yang masuk Islam. Termasuklah pengembang agama Kristian yang masuk Islam. Orang Kristian ni padri lain, pengembang agama Kristian lain. Dia nak ajak orang Islam masuk Kristian, dia kaji Quran. Kaji Quran macam mana nak lawan Quran. Banyak yang kaji Quran ni, dia kaji kitab Injil. Dia dapati kitab Injil ni hak manusia buat. Quran ni bukan manusia buat. Quran adalah mukjizat, bukan Nabi Muhammad reka. Dia baca sungguh menyebabkan masuk Islam. Ahli-ahli sains di Rusia, ahli sains di Amerika, ahli sains banyak yang mengaji. Dia kaji-kaji baca Quran, tengok Quran sebut tentang matahari, tentang bulan, tentang bintang, banyak perkara betul. Mengikut kajian sains, betul Quran ni menyebabkan mereka masuk Islam. Banyak orang Kristian jadi wartawan. Jangan pergi orang Islam ni ganah. Dia pergi masuk ke negeri orang Islam, tengok tak ganah apa orang Islam. Yang ganahnya dia duk mari serang negeri Islamnya, puak dia. Mari bung negeri Islamnya, puak dia. Atau askar duk serang negeri Islamnya, puak dia. Orang Islam tak serang negeri dia. Orang Islam pula ganah. Wartawan ni balik mikir masuk Islam. Jadi sudah ada jumlah yang besar yang masuk Islam di Amerika, di Eropah, berlaku hari ini. Ini berlaku. Pengembang Kristian ni pula tak laku di negeri dia. Mari sebar di negeri pak orang tak tahu. Masuk dalam hutang jumpa orang asli, orang tak tahu kahla. Jumpa orang Afrika tak tahu kahla. Ini puak-puak ni lah yang ditarik masuk Kristiannya. Yang duduk di Eropah dah tinggal dah agama, tak ikut dah Kristian. Dengan sebab itu mereka sangat takut orang Islam berhijrah. Dia serang negeri orang Islam, tak boleh duduk, orang Islam pergi berhijrah ke Eropah. Jadi pelarian. Bila jadi pelarian, bercampur dengan orang dia. Ada yang lemah imannya masuk Kristian, tak ramai. Tetapi yang kuat imannya menarik orang Kristian masuk Islam. Jadi begitu. Ini membimbangkan dia. Ini orang yang bukan Islam. Tiba-tiba kita orang Islam sendiri lala. Leka tak tahu tentang agama kita. Almarhum Syekh Hasan Ali Nadawi pernah mengatakan, orang Islam ni bandingannya jaga dalam lapu, duduk dalam cahaya, tapi tidur dalam cahaya. Orang putih dia jaga dalam gelap. Tak nampak. Hak tidur dalam cahaya pun tak nampak juga. Patutnya kita kena selek dalam cahaya Islam kita. Jangan tidur dalam cahaya Islam. Dan orang putih dia nampak cahaya, dia mari ke cahaya tu. Tak mustahil akan berubah. Dunia akan berubah. Banyak dah berlaku. Tempat-tempat yang kita kata kuat Islam, jatuh. Tempat yang tak kuat Islam, naik Islam. Jadi begitu. Jangan main-main. Sebab itulah kita kena jaga Islam diri masing-masing. Tiap-tiap semayang ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ajaran ini dibawa masuk dalam masyarakat Islam sebagai sebahagian daripada senjata untuk memisahkan umat Islam dari agama Islam yang sempurna.
Syed Sayyid Qutb rahimahullah telah menyatakan dengan tegasnya bahawa fahaman ini adalah termasuk dalam perkara jahiliah, kata Sayyid Qutb. Fahaman sekular ni termasuk dalam fahaman jahiliah. Oleh kerana fahaman ni tak ada dalam kitab lama. Kitab kuning yang kita mengaji itu duduk bahas pasal Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah. Sekularisme tak ada. Sekularisme ni benda baru. Maka perlu dibaharukan kefahaman orang Islam. Sayyid Qutb dia tulis buku berkenaan dengan ini. Dengan sebab itulah kerajaan Mesir yang berfaham sekular takak dia jatuh hukum gantung kerana buku dia yang ditulis. Di negara Arab banyak ulama-ulama masuk penjara kerana mendedahkan perkara ini. Kata Sayyid Qutb, kerana merampas kuasa hakimiyah, kuasa hukum yang menjadi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Islam, manusia termasuklah mereka yang bernama pemerintah adalah hamba-hamba Allah. Semua manusia hamba Allah. Mereka tidak boleh mengadakan peraturan, hukum, syariat dan undang-undang malaikat dalam perkara yang diizin oleh Allah. Tetapi apabila agama tidak ada peranan berkuasa dalam urusan negara atau dengan ibarat yang lain, apabila dibatalkan khilafah atau menidakkan adanya siasah dalam ajaran Islam, maka manusia yang memerintah negara itu diberi kuasa dalam perkara tersebut, dalam kuasa mengadakan hukum sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah, maka jelaslah perkara itu bercanggah dengan akidah Islamiah. Wallahu a'lam.